لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله الملك الحق المبين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengurniakan kepada kita kesihatan yang baik setelah kita raya, tapi masih lagi dalam bulan Syawal. Dan saya nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Semoga segala amalan di dalam bulan Ramadan Allah terima dan Allah jadikan, Allah ambil amalan kita itu, Allah akan beratkan timbangan amalan kebaikan kita pada hari akhirat, insya-Allah. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan kepunyaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hidayah yang ada pada Nabi itu bukan kepunyaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ini adalah penyampai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Penyebar hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya, dengan tauhidnya, dengan akhlaknya yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Barisan AJK Surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para asatidah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi pembacaan kita dari kitab Syama'ilul Muhammadiyah, kitab tentang kepribadian baginda Nabi SAW, dan kita akan sambung lagi, masih lagi berada di dalam bab pakaian Nabi SAW. Jadi hujung-hujung dalam bab pakaian ini, hadis-hadis ini menceritakan tentang warna pakaian Nabi SAW. Kita telah bicarakan tentang pakaian Nabi ini. Ada kalanya Nabi SAW ini suka berpakaian merah, dan kita maklum bahawa pakaian-pakaian yang boleh kita katakan pakaian yang berwarna ini, yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kebanyakannya pakaian itu diberikan, dihadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan bermakna Nabi tak mampu beli, dan bukan bermakna Nabi ini fakir miskin, tidak. Cuma kita kena faham, dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah bentuk kehidupan Nabi SAW ini pelbagai gaya hidup. Ada kalanya Nabi diceritakan bahawa bila Nabi balik ke rumah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, hari itu tidak ada makanan langsung. Bukan kerana Nabi tak keluar cari nafkah dan sebagainya. Segala perkara negatif tidak kita boleh sandarkan kepada Nabi SAW, kerana kecukupan kehidupan baginda Nabi SAW ini telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kalanya Nabi balik ke rumah dan Nabi bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Wahai Aisyah, wahai isteriku, adakah makanan di dapur hari ini untuk kita makan?" Maka Sayyidatina Aisyah kata, "Tidak ada ya Rasulullah." Maka Nabi balas balik jawapan itu dengan al-yaum ana shaim. Nabi kata, pada hari ini aku berpuasa. Dan dalil itu dalil menunjukkan dibolehkan kita untuk berpuasa Isnin dan Khamis.
Ini gaya hidup baginda Nabi SAW. Ada kalanya Nabi dalam keadaan yang memang ada duit. Dan ada kalanya Nabi dalam keadaan hidup bersederhana. Jadi Allah mempelbagaikan gaya hidup Nabi SAW ini sebagai dalil kepada kita untuk kita jadikan iktibar, untuk kita jadikan dia sebagai pedoman hidup kita. Kerana Al-Quran dan hadis Nabi adalah pedoman bagi hidup umat Islam. Jadi kebanyakan pakaian yang berwarna yang dimiliki oleh baginda Nabi SAW adalah kebanyakannya dihadiahkan kepada baginda Nabi SAW. Kita bahaskan tentang warna kuning Nabi berpakai pakai pakaian tersebut. Ada kalanya Nabi berpakaian warna hijau. Dan hari ini kita nak sambung hadis yang ke-68. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, iaitu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, menukilkan hadis Nabi SAW. Haddathana Qutaibah bin Sa'id, haddathana Bishru ibnu Al-Mufaddal an Abdullah ibni Uthman ibni Husaim an Sa'id bin Al-Jubair an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas maknanya anak kepada Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, adik-beradik kepada ayah Nabi SAW. Siapa nama anak Abbas? Abbas ni adik-beradik kepada Abdullah, ayah Nabi SAW. Dalam banyak-banyak adik-beradik ayah Nabi ni, ada yang kafir, ada yang Islam. Antara yang Islam adalah Sayyidina Abbas. Yang kedua Sayyidina Hamzah. Kedua-dua ini bin Abdul Muttalib, bin kepada datuk Nabi SAW. Ada yang kafir seperti apa? Seperti Abu Talib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib siapa dia? Bapa kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini ia adalah yang sepupu Nabi, anak kepada Abbas, anak kepada pakcik Nabi, Sayyidina Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil bayadi minas thiyabi liyalbisha ahya'ukum wa kaffinu fiha mautakum fa innaha min khiyari thiyabikum. Hadis yang ke-68 daripada Qutaibah bin Sa'id, daripada Bishru bin Al-Mufaddal, daripada Abdullah bin Uthman ibnu Husaim, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas. Ibnu ni maknanya anak lelaki. Kalau bintu, kita dapat dekat orang Melayu, Ibnu jadi bin, bintu jadi binti. Itu maknanya anak lelaki, anak perempuan. Ibnu anak lelaki, binti anak perempuan. Kalau tengok kawan-kawan kita yang nama India kan, anak lelaki, anak perempuan. Maknanya dalam bahasa Arab, ibnu ataupun. Dan kafankanlah kalian yang mati dengan kain putih, kerana kain putih itu adalah sebaik-baik pakaian bagi kalian. Ni di antara kesukaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebiasaan yang Nabi pakai adalah pakaian putih. Pakaian yang berwarna putih. Tak kira kurta ke, baju raihan ke, kita guna istilah bahasa-bahasa sekarang lah, jenis-jenis baju ni, ataupun jubah. Kebanyakan hari-hari Nabi berpakaian dengan pakaian putih. Dan Nabi selalu berpakaian putih ini setiap kali hari Jumaat. Ini yang dinyatakan oleh para ulama. Okey, kita nak masuk kepada hadis yang ke-69, membicarakan tentang warna pakaian Nabi juga. Kita baca dulu, kejap lagi kita terang. Hadis yang ke-69, haddatsana Muhammad ibnu Bashar, haddatsana Abdul Rahman ibnu Mahdi, haddatsana Sufyan an Habib
ibni Abi Thabit an Maimun ibni Abi Shabib an Samurah bin Jundub qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilbasu al-bayad fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Hadis yang ke-69 daripada Muhammad bin Bashar, daripada Abdurrahman bin Mahdi, daripada Sufyan, daripada Habib bin Abi Thabit, daripada Maimun bin Abi Shabib, daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pakailah pakaian putih kerana ia adalah pakaian yang paling bersih dan paling bagus. Tapi kalau pakaian putih tak dibasuh, tak bersih juga tuan-tuan. Tapi kalau semua jemaah surau ni pakai putih, nampak cantik kan? Bukan saya paksa tuan-tuan. Bukan saya paksa. Ini maknanya bila kita tengok orang berpakaian putih semua cantik, meriah. Meriah dan tenang bila kita tengok. Dan kafankanlah orang yang meninggal dari kalangan kalian, yakni orang Muslim. Orang kafir biarkan mereka, kita tak ambil tahu pun, dengan kain putih. Baik, dua hadis ni tuan-tuan dah dengar yang mengatakan bahawa Nabi sendiri yang bersabda, Nabi sendiri yang berkata. Kalau pakaian, hadis-hadis pakaian lain, bukan Nabi yang berkata, tetapi dilihat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat meriwayatkan apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejap lagi saya bagi tahu. Jadi kali kedua hadis ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kesukaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali tuan-tuan nak pakai apa sekalipun, walaupun ada orang kata pakai kot itu adalah datang daripada kaum Yahudi, pakai topi, ada dalam riwayat, ada satu ketika Nabi pakai topi koboi tuan-tuan. Apa saja yang dipakai oleh kita yang menutup aurat, tuan-tuan niatlah untuk mengikut Nabi SAW. Dapat pahala. Dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kalau nak main bola, dia pakai seluar ketat, pakai seluar pendek, itu wallahu alam. Wallahu alam. Tapi apa saja yang menutup aurat, kita niatkan untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakaian yang paling dalam banyak-banyak pakaian Nabi yang berwarna ini, yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian putih. Dan Nabi perintahkan kita, apabila ada kematian, apabila ada jenazah, kafankanlah si mati itu, orang yang meninggal itu, dengan kain putih seafdal-afdalnya. Jadi lambang warna putih ini adalah kesucian. Kalau kita terjemah setiap satu warna yang ada pada bendera Malaysia pun, kita akan katakan warna putih itu lambang kesucian. Maknanya memang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey. Okey, jadi dua hadis yang menceritakan tentang pakaian yang berwarna putih yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dua hadis dalam bab pakaian ini adalah hadis yang disebut sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kita bacakan sebelum-sebelum ini, sahabat yang melihat keadaan itu meriwayatkan apa yang pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bermakna tuan-tuan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Hadis Nabi ini terkait juga apa yang Nabi ikrarkan tentang itu, ataupun Nabi berdiam diri ketika itu, tidak ada hukum keluar daripada perbuatan Nabi itu haram ke
itu semua hadis Nabi SAW. Kalau bab pakaian sebelum ni banyak sahabat Nabi yang menceritakan, kami melihat Nabi berpakaian merah, ketika kami datang berjumpa Rasulullah, Nabi berpakaian 2 lapisan kain. Satu ketika dalam bab makanan, kita dah bicarakan tentang itu secara umum, bahawa ketika Nabi dijemput datang ke kenduri, tuan rumah ni sediakan bab, kita ceritakan hari itu, iaitu biawak padang pasir, dan ketika itu dihidangkan betul-betul di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi tak usik, Nabi tak kata haram, Nabi tak kata makruh, tak kata apa. Nabi biarkan terhidang biawak itu di hadapan Nabi. Yang tarik pinggan, maknanya bukan nak katakan sahabat gelojoh, tak. Yang ambil selepas itu adalah para sahabat kiri dan kanan Nabi SAW. Maknanya bila dimakan, ditarik oleh sahabat Nabi dan dimakan oleh sahabat Nabi, Nabi tak kata haram, maka selagi mana tak terkeluar daripada mulut Nabi, bawa biawak di Malaysia tu haram lah, tak boleh. Sebab dia duduk dua alam, duduk dua alam, dan dia makan makanan yang kotor. Jadi itu keadaan. Nak cerita bahawa hadis bab pakaian Nabi ini semua diriwayatkan oleh sahabat, kerana mereka melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dipakaikan oleh Nabi SAW. Tetapi dalam bab pakaian yang berwarna putih, Nabi sendiri yang kata, Nabi sendiri yang bagi kata perintah. Ada kata perintah daripada Nabi, iaitu Nabi sebut apa? Hadis yang 68 tadi, sentiasalah kalian dengan berpakaian putih. Hadis yang ke-69, pakailah pakaian putih, kerana ia adalah pakaian yang lebih bersih dan paling bagus. Di sini kalau kita nampak dari satu sudut, bentuk percakapan Nabi ini seperti bentuk perintah, tetapi terpulang. Di sini bila kita nampak ayat yang diguna, yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, nampak macam ayat perintah, ini kepada apa? Bermaksud kepada apa? Galakan kepada kita, galakan daripada Nabi kepada kita untuk berpakaian putih. Itu maknanya disunatkan kepada kita untuk berpakaian dengan berpakaian putih. Lain, setengah ulama kata makruh, setengah ulama kata makruh. Wallahu alam, ulama yang mana, tapi kita dengar daripada guru kita kata, kita nak kafankan jenazah dengan selain daripada warna putih, ada yang kata makruh. Wallahu alam, kita tak dengar lebih jelas dalilnya apa. Tetapi di sini bukanlah jatuh hukum wajib juga untuk kita kafankan jenazah itu dengan pakaian putih. Sunat saja. Tapi sunat itu yang lebih afdal lah untuk kita pakaikan pakaian kepada si mati, iaitu dengan berpakaian putih, yakni kain kafan tu. Afdalnya pakai pakaian putih lah. Kita kita kafankan kain putih supaya kita kemas betul warna macam mana, pakailah, tak ada masalah. Tak ada masalah, tapi afdal pakai dengan berpakaian warna putih, tak ada masalah. Cuma kalau tuan-tuan beli kain yang berwarna untuk mengerjakan umrah, haji, pastikan ia tidak berjahit dan lain-lain lagi lah. Jadi ini di antara perintah Nabi yang mana bila kita faham, bukan jatuh hukumnya hukum wajib. Seperti sugi, tuan-tuan. Sugi itu Nabi pernah sabda dalam hadis, kalaulah Allah telah mewahyukan, kalaulah tidak sugi ini, bersugi ini tidak memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan seluruh umatku untuk bersugi. Nasib baik bersugi ni, kita tengok sekarang ramai orang tak bawa sugi. Jadi perkara itu mungkin berat bagi umat baginda Nabi SAW. Baik, hadis yang ke-70, kita nak habiskan dua hadis lagi, tuan-tuan, dalam bab pakaian Nabi SAW. Jadi boleh tuan-tuan nak ikut Nabi dengan apa cara sekalipun. Tapi kena belajar dulu apa yang Nabi buat, apa yang Nabi larang, apa yang Nabi suka dan apa yang Nabi tak suka. Takut-takut perkara itu Nabi tak suka, kita anggap benda tu sunnah Nabi.
Tiba-tiba dia puasa pada hari raya pertama, tak belajar punya pasal. Dia puasa sunat pada hari raya pertama. Aku lepas Ramadan ni, aku dah buka puasa malam terakhir puasa, esok aku nak sambung terus supaya orang lain tak boleh potong aku. Akulah orang terawal puasa sunat 6. Padahal dia tak belajar. Satu raya tu haram bagi kita untuk puasa, dia puasa juga. Tu contoh. Tapi tuan-tuan sini semua alim. Takkan raya puasa lemang ada, rendang ada, nak biar macam tu kan. Bitit. Bukan senang. Bukan senang dapat. Kita kena belajar apa yang Nabi suka, apa yang Nabi tak suka, apa yang Nabi selalu pakai, apa yang Nabi jarang-jarang pakai. Maka kita ambil iktibar, dan kalau itu benda yang Nabi suka, kita ikut. Tak ada masalah. Okey, hadis yang an Safiyah binti Syaibah an Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Daripada hadis ini daripada Sayyidatina Aisyah. Tengok tuan-tuan. Ini adalah pengakuan daripada isteri baginda Nabi SAW. Maknanya Sayyidatina Aisyah tengok Nabi. Nabi tak cakap, tapi Sayyidatina Aisyah dapat melihat apa yang Nabi buat. Maka itu juga dikatakan hadis Nabi SAW. Kalau bab tadi, Nabi sendiri yang pesan kepada kita, lebih afdal kamu berpakaian berwarna putih. Nabi sendiri. Itu percakapan Nabi SAW. Qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghadah wa alaihi mirtun min sya'arin aswada. Daripada Ahmad bin Manik, daripada Yahya bin Zakaria, daripada Abi Zaidah berkata, daripada ayahnya, daripada Mus'ab bin Syaibah, satu jenis kain juga yang dipakai oleh Nabi SAW, iaitu sejenis baju sejuk yang berbulu tebal, yang diperbuat daripada bulu biri-biri lah. Bulu biri-biri yang panjang dan besar. Ini kebiasaan. Kalau tuan-tuan yang pernah belajar di negara Arab zaman dulu-dulu, kalau setakat pergi umrah dengan haji ni, dia tak dapat merasa tuan-tuan. Kalau kita dulu, kalau saya dulu kecil-kecil, duk sangka Arab ni panas je tuan-tuan. Sebenarnya negara Arab, sebahagian daripada negara rumput semua tu memang cantik tuan-tuan. Musim sejuk sakit. Musim sejuk sakit. Tidur saja pun pakai 5-6 lapis tuan-tuan. Musim sejuk memang kalau kat cermin tu nampak macam duduk dalam peti ais. Terpaksa kami beli cadar yang dipanggil cadar elektrik. Kalau terbakar hangus lah. Memang ada peristiwa. Kalau nak mandi tu boleh kira lah. Sekali je mandi tuan-tuan. Kalau malam tu mimpi enak, wallahualam perik lah. Mimpi enak, sakit lah tuan-tuan. Sebab apa? Umpama ais yang banyak letak di kepala memang sakit tuan-tuan. Jadi kalau nak ambil wuduk pun terpaksa pakai spray. Mertun ataupun tukul, ketuk ais tu supaya bagi cair. Tu pengalaman. Tu yang tak mandi seminggu tu tuan-tuan. Jadi itu pengalaman. Jadi Nabi ada kalanya Nabi berpakaian jubah di luar, jubah yang tebal di luar ketika musim sejuk. Dalam li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita was saif. Allah sebut dua keadaan di negara Arab, rihlatash syita was saif. Syita adalah musim saja. Kalau sebulan-sebulan lah, memang masa tu huri lah. Memang tak belajar lah. Online mana ada waktu tu. Online mana ada. Handset pun masih 3 sekupang lagi waktu tu. Jadi memang keadaan tu cuti-cuti terus. Baik. Tak keluar pun, nak beli makanan pun kadang-kadang tu terpaksa lapar lah juga kan. Tapi kalau dah lapar sangat, keluar juga. Ni maknanya Nabi juga ada berpakaian yang berwarna hitam. Ini jarang dipakai oleh baginda Nabi SAW. Hitam ni dia nampak garang. Banyak para sahabat pakai hitam ketika waktu perang. Sayyidina Khalid Al-Walid suka berpakaian warna hitam kerana dia sentiasa menyertai peperangan semasa dia dah peluk Islam. Sayyidina Khalid Al-Walid sebelum Allah pilih Sayyidina Umar untuk masuk kepada agama Islam.
Tapi dia tak suka orang masuk Islam. Tu ketika itu. Bila dia masuk Islam baru dia tahu realiti Islam tu apa. Hadis yang ke-71. Haddatsana Yusuf ibnu Isa, haddatsana Waqi', haddatsana Yunus ibnu Ishaq an abihi an Sya'bi an Urwah bin Mughirah bin Syu'bah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam labisa jubbatan rumiyatan dayyaqatan al-kummain. Daripada Yusuf bin Isa, daripada Waqi', daripada Yunus bin Abi Ishaq, daripada ayahnya, daripada Sya'bi, daripada Urwah bin Mughirah, daripada Syu'bah, daripada ayahnya Al-Mughirah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, hadis ini bukan yang Nabi yang cakap, tapi mereka melihat apa yang ada, apa yang dibuat, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah Rumawi yang sempit kedua lengannya. Arab Saudi kalau dia pakai jubah macam mana? Bagi mereka orang Arab Saudi ni, mereka berpakaian jubah ni seperti baju baru lah, baju yang memang dia orang nak buat style. Bila nampak ni stylo lah dia ni, dengan pakai cermin matanya. Dan tengok, pakat tidak hanya lengan Nabi saja, sehingga pergelangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbezaan pula dengan jubah orang Mesir sampai sekarang. Orang Mesir macam mana? Dia punya jubah tu tuan-tuan, bawah ni memang besar, kalau masuk 2 orang boleh 2 orang masuk, dan dia punya lengan ni 2 orang. Memang besar tuan-tuan. Itu orang Mesir. Sebab apa mereka suka pakai besar-besar? Senang buat kerja. Orang Mesir ni umpama orang Indon di Malaysia tuan-tuan. Kita suruh buat apa dia boleh buat. Angkat bata, angkat 2 guni simen ke, senang buat kerja. Dan orang Mesir ni asalnya adalah Afrika. Jadi kalau tengok orang Islam yang belah-belah Afrika, pakaian mereka memang macam tu. Jubah mereka mesti besar. Dan ada kalanya besar itu mereka mengamalkan tarikat. Di antara tarikat yang jubah besar ni adalah tarikat al-Imam Imam Asy-Syazuli. Ni belah-belah Mesir ni banyaklah. Tarikat daripada al-Imam Al-Ja'fari, semua itu mereka mengamalkan tarikat. Abu Hurairah yang mana membiarkan dia menguntingkan jubah dia, yang mana di dalam jubah dia itu ada kucing yang sedang tidur dan dia tak nak kacau kucing tersebut, maka dia gunting jubahnya. Dan ada kala di kain Abu Hurairah. Jadi Nabi gelar Abu Hurairah ni dengan Abu Hurairah, bapa kucing. Bukan dia kucing, tapi gelaran itu. Jadi ini di antara pakaian-pakaian disukai oleh baginda Nabi sallallahu. Dia jadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab serban pula, saya nak buat apa? Nak ambil hujung-hujung ni tuan-tuan, serban. Ada golongan yang tak suka pakai serban, golongan W ni. Dia tak suka pakai sendiri oleh Abu Jahal, telah dipakai sendiri oleh Abu Talib, kita sebut nama-nama yang kafir ni. Telah dipakai sendiri oleh Abu Lahab, memang dipakai. Tetapi benda itu tidak ada kaitan pun dengan sembahan mereka. Mereka sembah berhala. Tidak ada kaitan pun di dalam sembahan mereka. Tak ada kaitan pun dalam ibadah mereka. Bukan ibadah, sembahyang mereka. Tidak ada. Cuma bila Nabi pakai itu, Nabi suka pakai. Apa sahaja yang disuka pakai tie. Tetapi dia menutup aurat tak? Naam. Bila menutup aurat, dia mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakai serban. Pakai serban, kita bukan ikut kawan-kawan kita yang beragama Sing, tidak. Tetapi kita pakai kerana Nabi pakai dan Nabi suka memakai, dan kita bahas dah apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita ikut, dia menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kalangan tuan-tuan yang pakai jubah, yang pakai serban, mengikut niat dia mengikut Abu Lahab, angkat tangan? Tak ada pun. Ustaz, hari ni saya ikut Abu Jahal. Pergilah ikut.
Nak jadi jahil pergi kot. Kita tak ada niat, seorang pun tak ada niat kepada kita cuba memperkecilkan apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyimpan janggut lebih afdal daripada memakai serban. Kata guru kami, siapa yang menuntut ilmu, dia berpakaian mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, perempuan macam mana? Nak pakai serban juga ke? Perempuan tutup aurat tu mengikut sunnah. Jadi kata guru kami, sesiapa yang menuntut ilmu, dalam keadaan menuntut ilmu, dia berpakaian dengan pakaian Nabi. Maknanya dia bukan dia pakai baju Nabi, tak. Dia mengikut apa yang dipakai oleh Nabi SAW, pahalanya lebih besar dari segala-galanya. Maknanya Allah akan bagi ganjaran pahala yang besar. Kenapa? Belajar sahaja Allah akan meningkatkan darjat manusia. Lepas tu kita tambah pula sunnah-sunnah Nabi SAW, maka lagi bertambah-tambahlah pahala Allah akan ganjarkan. Kita mengaji ilmu agama ni tuan-tuan, dikelilingi setiap majlis ilmu, dikelilingi oleh 70,000 para malaikat. Kita tak nampak. Para malaikat. Dan setiap para malaikat itu akan menulis nama kita, sekali dengan nama ayah kita, sekali dengan mak kita. Maknanya tuan-tuan, kalaulah kita, contoh kita nak buat kiraan, kita guna matematik kita lah. Kita jangan kata kita jangan kira kiraan Allah macam mana. Tak. Kita nak buat katalah Allah nak bagi setiap orang yang menuntut ilmu ini 10 ganjaran, 10 markah, katakan. Ni kiraan kita je lah. Padahal Allah nak bagi lebih lagi. 10 ganjaran. Kalau 70,000 para malaikat doakan kita, kalau satu malaikat dia minta kepada Allah Ta'ala, antara kelebihan orang yang menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita dah faham tentang apa yang dipakai oleh Nabi SAW dan apa yang telah Nabi suka, Nabi nyatakan warna-warnanya. InsyaAllah pada sesi yang akan datang kita akan masuk bab yang ke-9, iaitu babu maja'a fi aishi Rasulillah sallallahu alaihi salatu wasallam, iaitu bab yang menceritakan tentang kehidupan alaihi wasallam. Dan permulaan bagi bab ini, hadis bagi bab ini, permulaannya menceritakan tentang siapakah Sayyidina Abu Hurairah yang sebenar. Jangan takut tuan-tuan, bukan saya nak katakan Sayyidina Abu Hurairah ni Sayyidina Abu Hurairah, yang mana asalnya secara umum Sayyidina Abu Hurairah ni seorang yang berpindah randah. Dia bukan badui, tetapi dia berpindah randah untuk mencari ilmu, sehingga kan di Masjid Nabawi dia duduk di koridor surau dengan masjid je. Dia duduk di koridor sehingga dia jadi alim dan meriwayat beribu, puluhan ribu, ratus ribu hadis Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam. Jadi insya-Allah kita akan baca tentang kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bab 9 ini hanya 2 hadis. Dia Imam Tirmizi dia susun disambung pada hujung-hujung kitab ini nanti. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Semoga dengan kita membaca hadis, kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendengar kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertamanya kita mengharapkan Allah ampunkan dosa kita dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita mengharapkan Nabi kenallah kita. Memang Nabi kenal kita, umat akhir zaman Nabi kenal. Tapi kita mengharapkan juga pada hari akhirat nanti, ketika itu waktu getir yang dihadapi semua orang, Nabi akan tarik kita cepat-cepat daripada ditarik oleh malaikat Malik untuk dimasukkan ke neraka Allah Ta'ala. Kerana Nabi adalah asy-syafi', Nabi adalah pemberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf mengambil masa tuan-tuan yang agak lama. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Itu adat, tak ada masalah. Tapi kalau dah ikat, dia serban ni, apa sahaja benda yang dililit pada kepala, kalau kita niatkan menjadi sunnah, sunnah.
Kalau tanjak tu secara adatnya, secara zahirnya kita nampak itu adat kemelayuan. Tetapi sebenarnya yang mula-mula pakai tanjak ini adalah para ulama. Para ulama sendiri, maka diolah oleh orang Melayu ni jadi tanjak. Itu. Maknanya dapat balik, tak ada masalah. Yang kedua, kalau tengok orang yang mengamalkan silat yang betul lah, bukan yang pakai isim ke apa, tak ada. Dia pakai selempang. Ada silat yang mengamalkan selempang. Selempang itu juga dipanggil rida, iaitu pakaian Nabi SAW. Kita niat. Sebab silat-silat ni banyak dipelopori awal-awalnya oleh para ulama kita. Sebab apa? Mereka nak menentang penjajah. Antaranya Syekh Abdullah Fahim. Kemudian yang terawal lagi almarhum Ustaz Hanafi dalam silat cekak Hanafi. Semua ini para ustaz yang mengamalkan silat kerana mereka faham seni bela diri, dan mereka ambil pakaian-pakaian sunnah Nabi itu, mereka olah jadi nampak secara zahirnya mengikut kemelayuan. Jadi tak ada masalah. Kalau haji nak raya haji nanti pakai baju Melayu, pakai tanjak, boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Selagi tak ada dalil yang mengharamkan, boleh. Kalau ada dalil, tiba-tiba ada dalil cari dalam kitab lama, pakai tanjak haram. Haram. Tapi tak ada ulama syorkan. Dan Nabi pun pernah pakai topi tu, tuan-tuan. Ada satu riwayat Nabi memakai topi, tapi bukan topi yang orang rappers ke apa, topi macam topi cowboy. Itu topi cowboy. Itu dipakai oleh Nabi SAW. Jadi jalan ni, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.